Dua, kerja kita memahami dan mengamalkannya. Berdakwah kepada orang, itu juga kerja kita. Tapi orang menerima atau tidak, itu bukan kerja kita lagi. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Madinah. Walaupun kita belum mempersoalkan, belum sampai persoalan masjid di Madinah, katakan kepada mereka, jangan dikiaskan masjid-masjid yang ada di luar Madinah dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Memang kubur Rasulullah SAW, kalau kita pergi Madinah, di luar masjid atau dalam masjid? Di dalam masjid. Anak katakan dengan kiaskan, kenapa? Pada masa Rasulullah SAW hidup, kubur Rasulullah SAW dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Betul tidak? Kubur Rasulullah SAW, rumah Rasulullah SAW bukan tanah masjid. Itu milik Rasulullah SAW, itu rumah dia. Itu rumah Rasulullah SAW. Bila kubur Rasulullah SAW masuk dalam masjid, kita mesti ingat zaman pemerintahan Al-Walid, seorang fasik, gubernur yang memerintah di Madinah pada masa itu, yang berkuasa di Madinah. Pada masa itu sahabat sudah tidak ada, kalau ada pun jauh, dah tak ada sahabat. Dia ni zalim orangnya, sahabat dibunuh, tak ada orang berani nak menegur. Kemudian bila dibesarkan masjid, maka kubur Rasulullah SAW dimasukkan dalam masjid. Ini salah siapa? Salah Rasulullah SAW? Salah orang yang fasik. Sebab kalau sejarah dipatiki fasik. Kesilapan orang fasik memasukkan kubur Rasulullah SAW di dalam masjid. Betul tidak? Dan bila masjid itu sudah dibina, siapa berani menentang? Orang menentang dibunuh. Kalau ulama menentang dibunuh. Ini berupa ujian bagi orang yang beriman seperti kita. Dan lagi, saya katakan jangan samakan Masjid Nabawi dengan Masjid Ba'lui. Jauh sangat. Kerana Masjid Nabawi, sembahyang di dalamnya berapa ratus ribu? 500 ribu. 500 ribu pahalanya. Digandakan sampai 500 ribu. Betul tidak? Kalau di Masjid Makkah, Masjidil Haram 100 ribu, saya nak tanya di Masjid Ba'lui berapa? Saya nak tanya. Begitu juga Masjid Ba'lui dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang membangunkannya usisa ala taqwa. Yang membangunkannya adalah orang yang paling takwa, Rasulullah dan para sahabat. Betul tidak? Di dalam hadis Bukhari, hadis ini tidak boleh dibuang kerana hadis Bukhari, tidak boleh dimasukkan, tidak boleh tolak. Apa hadisnya? Asyaddur rihali ila thalathati masajid. Dituntut antum ni, kamu semua termasuk saya, kalau punya kemampuan, supaya berpergian kepada 3 masjid. Dituntut, diminta. Masjid mana? Kata Rasulullah SAW, masjidi hadha, masjidku ini. Di mana Masjid Rasulullah SAW? Di Madinah. Wa masjidu Makkah. Di mana Masjid Makkah yang ada Kaabah tu? Yang ketiga, wa masjid Ilya. Masjid Ilya di mana? Masjidil Aqsa. Tetapi anak ingatkan kepada antum, kuburi artinya jangan ke Madinah berniat kerana kubur. Kalau berniat kepada kubur, Imam Syafi'i, imam-imam salaf kita mengatakan perbuatan ini syirik. Niatkanlah ke Madinah kerana nak sembahyang di masjid, sebab disuruh, betul tak? Beza niat nak ke Madinah kerana kubur dan ke Madinah kerana masjid, beza. Kalau antum, oh saya nak ke Madinah kerana nak ziarah kubur, haram hukumnya. Bermakna antum kuburi, memuja orang di dalam kubur. Tidak boleh, walaupun Nabi dan Rasul, walaupun wali, walaupun syekh-syekh yang alim, tidak boleh. Kerana antum ke sana untuk memuja siapa?
Nabi. Memuja Nabi bukan kuburnya. Memuja Nabi dengan menghidupkan syariatnya. Jadi kalau orang berniat nak pergi ke Madinah kerana kubur, itu syirik. Baca semua buku-buku yang ditulis oleh A'immah Syafi'iyah. Tetapi kalau kerana masjid, ya, itu memenuhi sunnah. Begitu juga tuan-tuan, anda katakan siang-siang tadi, ini ujian bagi kita. Kalau pergi Madinah nanti, jangan terus masuk ziarah kubur. Kemudian jangan menghadap kubur salat kalau masjid itu kosong. Kalau pergi kubur, solat menghadap kubur, itu bukan tahiyatul masjid namanya. Tahiyatul apa? Tahiyatul kubur. Jadi kita disuruh ke masjid, tahiyatul masjid dulu. Kalau kebetulan pada masa itu sudah azan, tunggu. Kalau maghrib, sembahyang maghrib dulu. Selepas sembahyang maghrib, ia ziarah kubur. Baru boleh ziarah kubur. Jadi jangan disamakan Masjid Madidi, Masjid Ba'alwi, Masjid Sultan dengan Masjid Rasulullah SAW. Tapi Masjid Sultan, kubur-kubur di dalamnya boleh dipindah. Tapi boleh tak kubur Rasulullah SAW di Madinah dipindah? Tidak boleh. Khilaf yang pertama berlaku di kalangan para sahabat adalah apabila Rasulullah SAW wafat. Itu khilaf pertama. Ada mengatakan Rasulullah SAW ni diminta supaya dikuburkan di mana? Di tanah airnya, ditumpah darahnya di Mekah. Agaknya perjalanan daripada Madinah ke Mekah lebih kurang 10 hari ataupun seminggu. Ada mengatakan dikuburkan di kuburan bapa-bapa dia ataupun nabi-nabi. Di mana dia? Di Palestin. Perjalanan sebulan ke Palestin. Ada mengatakan dikuburkan di Madinah. Pertikaian ini didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah berkeluar, kata Rasulullah SAW, aku dengar Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap Nabi, setiap Rasul, bila mati, di mana dia mati, di situ dikuburkan. Sebab ada pernah katakan kepada antum, nasib Nabi tak muncul di Singapura. Zaman sekarang, kalau mati di flat tingkat 21, kena korek di bawah, satu masalah. Jadi dia meninggal di pangkuan siapa? Ada mengatakan Fatimah. Di bawah pangkuan Fatimah, di rumah dia, di bilik dia, di situlah dikorek. Jadi Rasulullah SAW kuburnya di rumahnya, di biliknya, bukan dalam masjid. Tetapi bila Al-Walid membesarkan masjid, maka dimasukkan bilik Rasulullah SAW